Jadi sebelum kita masuk dalam buku yang tebal yang ditulis oleh orang yang sama, Ustaz Ismail Omar, buku yang tebal itu dia akan masuk spesifik akidahnya lah. Adapun hak yang nipis ni menjelaskan tentang manhaj secara umum, tentang prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, dan juga perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan firqah ataupun kumpulan-kumpulan lain dalam Islam. Dan di akhir buku ni dia ada buat suatu carta ataupun poster ringkas dan juga carta ringkas apa yang telah disebut dalam muka-muka yang lepas untuk lebih senang dirujuk dan lebih senang untuk difahami. Jadi malam ni kita tengok tajuk pertama dan tajuk kedua, iaitu muqaddimah dan juga berdefinisi penting. Tajuk pertama ialah muqaddimah, latar fungsi manusia dalam pembentukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Hak ni macam pengenalan lah. Pengenalan kita ni manusia sebagai diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa. Jadi ini disebut latar fungsi manusia dalam pembentukan manhaj ahli sunnah itu sendiri. Jadi yang pertama ialah manusia dijadikan oleh Allah semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita telah pun menghafal ayat ini, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri ataupun melainkan untuk menyembahku. Liya'budun. Menyembahku juga ditafsirkan ialah illa liyuwahhidun, melainkan untuk mentauhidkan aku. Itu maksud liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah maksudnya untuk mentauhidkan Allah. Itu maksud liya'budun, menyembah Allah. Sebab itu tauhidul uluhiyah, la ilaha illallah, itu dinamakan tauhid. Tauhid uluhiyah. Nama lain bagi tauhidul uluhiyah apa dia? Tauhidul ibadah. Tauhid ibadah, iaitu tauhid uluhiyah. Tahu ke, pernah dengar ke tauhid uluhiyah? Iaitu la ilaha illallah, yang kita sebut sebagai ucapan syahadah kita itu. La ilaha illallah bermaksud itu tauhid uluhiyah. Kita beriman dan mengesakan Allah di dalam perbuatan hamba. Perbuatan hamba apa dia? Perbuatan hamba menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah. Itu maksud la ilaha illallah. Tidak ada yang kita sembah dengan sebenar-benarnya melainkan hanya menyembah Allah. Sebab itu dipanggil tauhid ibadah. Kedua, dalam konteks tujuan di atas, maka manusia telah dipertanggungjawabkan dengan suatu amanah yang amat berat. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi. Sesungguhnya kami telah memberikan amanah ke atas langit dan bumi, fa'abainaha, tetapi bumi, langit dan bumi menolaknya. Langit dan bumi tak nak pegang amanah tu. Maka diambillah oleh amanah itu oleh manusia. Wa kana al-insan, adalah insan itu apa dia? Lemah dan jahil. Manusia itu lemah dan jahil. Sambungan ayat tu lah. Amanah yang besar yang dimaksudkan ialah kekhalifahan Allah di muka bumi. Amanah yang besar itu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun, aku akan menjadikan fil ardi, dekat bumi ini, khalifah, manusia untuk mentadbir. Itulah amanah yang digalas. Itu apabila dijadikan manusia sebagai pentadbir kat bumi ni, maka Allah Ta'ala memberikan Al-Quran dan Allah Ta'ala memberikan sunnah. Maka amanah ni tak mau dipegang oleh bumi dan langit, sebab dia suatu amanah yang berat. Tapi yang memegangnya ialah manusia, dan manusia itu lemah dan jahil. Tapi kalau manusia pandai menguruskannya dan pandai menggunakan amanah itu, tak jadi jahil lah dia. Tak jadi jahil. Tapi oleh kerana sebahagian manusia tak pandai menggunakannya, hak tu dalam hadis Nabi, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya bumi itu cantik dan manis. Hulwah manis, khadirah hijau.
Itu bumi. Bumi tu manis dan cantik. Dan Allah Ta'ala mustakhlifukum fiha, dan Allah Ta'ala menjadikan kau duduk kat bumi tu, dan akan dilihat bagaimana kau mentadbir urus bumi. Allah nak tengok. Jadi kalau ditadbir urus dengan amanah yang Allah bagi tu, Quran dan Sunnah dengan betul, tu bahagialah dia. Kalau sebaliknya, maka diutuskan para rasul sebagai pembimbing dan tidaklah dipersalahkan sesiapa pun sehingga telah sampai seruan risalah dari rasul tersebut. Maka bila Allah Ta'ala nak jadikan manusia duduk kat bumi ni, Allah Ta'ala tidak zalim. Maka bila Allah Ta'ala zalim, Allah Ta'ala tak zalim, Allah Ta'ala berikan panduan. Maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Kalau umat yang sebelumnya, kitab-kitab yang sebelumnya. Kalau umat Nabi Muhammad secara khusus, Allah Ta'ala turunkan Quran. Dan orang yang nak menjelaskan Quran itu mesti manusia lah. Hak tu Rasul ataupun Nabi. Dan Allah Ta'ala tak jadikan Rasul dan Nabi itu di kalangan malaikat. Sebab malaikat tak macam manusia. Malaikat tak makan, dia tak bertindak macam manusia. Tapi kalau dijadikan Rasul yang menyampaikan Quran itu di kalangan manusia, maka senanglah manusia nak meniru dan mencontohinya. Maka tak ada hujah lagi atas manusia. Nabi memanglah dia malaikat, dia tak makan, dia tak minum, bolehlah cakap. Dia tak kahwin, dia tak ada nafsu, bolehlah cakap. Allah Ta'ala ni jadikan Nabi, Rasul di kalangan manusia. Maka hak Nabi buat, dia tunjuklah. Maka kena ikut. Apa yang Nabi contohkan, wajib diikut. Kalau bercanggah dengan perintah Rasul, Nabi marah. Sebab dia manusia. Maka aku manusia, ikutlah aku. Jangan duk lebih-lebih. Baca dalam banyak kes, antaranya seorang sahabi cium isterinya pada bulan Ramadan. Jadi suami pun hantarlah isterinya, pergilah jumpa Nabi, tanyakan apa hukumnya. Maka bila pergi-pergi, Nabi tak ada, yang ada Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah pun kata bahawasanya Nabi mencium isterinya sedang Nabi berpuasa. Maka bininya pun baliklah beritahu suami. Dah tanya dah, Ummu Salamah kata Nabi cium, Nabi puasa, Nabi cium. Maksudnya okey lah. Tapi suami dia kata, aku macam tak yakin lah jawapan kau ni. Boleh hang pergi tanya balik tak? Aku tak yakin jawapan kau ni. Dia Nabi, kita siapa? Dia Nabi, dia dah semua halal, dia dah diampunkan dosa yang dulu dan yang ke depan. Kita ni siapa? Hang pergi tanya balik, aku tak pasti. Jadi dia tahu bini kan, pergi Nabi dah ada dah. Nabi tanya kepada Ummu Salamah, apa perempuan ni apa? Ummu Salamah ceritalah. Dia cerita tadi, dia tanya suami dia cium dia waktu bulan Ramadan, batal ke tak, boleh ke tak? Maka dia jawab dah. Habis kau nak apa lagi? Dah jawab kan tadi? Dah wahai Nabi, aku dah cakap dah dengan suami aku, tapi suami aku kata macam tak yakin je. Suami dah kata macam tak yakin je. Dia kata dia Nabi boleh lah, dah diampunkan dosa yang dulu dan dosa kemudian. Jadi Nabi marah. Faghadiba Rasulullah, Nabi marah. Nabi kata ana a'lamukum billah, aku paling kenal Allah, wa atqakum, dan paling takwa, paling takut kepada Allah. Ikutlah aku. Dah jawab dah, aku cium isteriku sedang berpuasa. Jadi nak apa lagi? Jadi ikut sajalah. Agama kita ikut saja dah. Contoh yang Allah berikan kepada Nabi. Maka contoh senang kita nak tiru. Nabi buat apa, kita boleh tiru. Dia manusia. Jadi Nabi pun kahwin kan. Nabi kahwin, ana atazawwajun nisa, aku kahwin dengan wanita. Faman raghiba an sunnati, siapa tak nak sunnah aku, bukan di kalangan aku lah. Jadi Nabi kahwin. Ada orang tak nak kahwin pada zaman itu, pada zaman Nabi. Sebab apa tak nak kahwin? Sebab takut konon-kononnya nanti kacau ibadat. Jadi tu Nabi jawab, aku kahwin dengan perempuan-perempuan. Siapa yang tak nak sunnah aku, boleh belah lah, kata orang moden. Zaman moden sekarang ni macam tu lah dah. Faman raghiba an sunnati minni, bukan di kalangan aku. Jadi contoh dari sudut manusianya, Nabi tengok wanita, Nabi teringin nak kat perempuan. Jadi Nabi pergilah kepada isterinya. Kemudian Nabi keluar dalam keadaan Nabi dah mandi. Kemudian sahabat tanya, apa yang berlaku wahai Rasul? Tadi lalu wanita depan dan timbul, aku rasa syahwat nakkan perempuan. Aku pergilah berjumpa dengan isteriku.
Maka jika berlaku kepada kamu, buatlah macam aku buat. Pergilah kat isteri. Tengok, kalau malaikat ada nafsu, tengok, tak ada apa. Malaikat. Jadi kita nak contoh bagaimana dan Allah Ta'ala sayangkan hamba-hamba dia dekat muka bumi ni. Allah tak tinggalkan macam tu saja. Dia Allah turunkan Quran supaya jadi panduan. Allah turunkan Nabi, Allah lantik Nabi, tolong jelaskan Quran kepada masyarakat. Tolong jelaskan apa yang aku kehendaki. Jadi Nabi pun diutuskan untuk menjelaskan. Dan siapa yang belum sampai kepadanya Rasul, tak diazab. Siapa yang belum sampai kepadanya Rasul, tak diazab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tiadalah kami mengazab sesiapa pun melainkan setelah diutuskan seorang Rasul. Jadi mana saja umat yang belum sampai kepadanya Rasul, Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala taklah azab begitu saja. Jadi Allah Ta'ala utuskan Rasul. Jadi Rasul pun menyampaikan ajaran yang dikehendaki oleh Allah. Maka bila disampaikan, orang itu tinggal lagi nak ikut ke tak nak. Jadi kalau dia tak nak ikut, maka kecelakaanlah baginya. Kalau dia ikut, Alhamdulillah. Itu Rasul, tugasnya. Jadi bila orang yang tak sampai kepadanya dakwah Rasul, zaman sekarang ni tak sampai kepadanya dakwah Islam, maka dia tidak akan diazab. Bahkan keadaan dia bagaimana? Keadaan dia kalau dia mati dalam keadaan belum sampai kepadanya keterangan, maka Allah sendiri yang akan ujinya pada hari akhirat esok. Allah sendiri yang akan ujinya pada hari akhirat esok. Kalau dia taat, syurga. Kalau dia ingkar, neraka jawabnya. Habis. Setakat ni faham ke? Kalau tak faham, angkat tepuk tangan. Tak ada masalah. Berikutnya, risalah yang diturunkan cukup sempurna untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui dua peninggalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bila Nabi diutuskan, Nabi membawa Quran dan bersamanya yang dipanggil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalaftu fikum syai'aini, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, tak akan sekali-kali sesat. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Dari siapa yang berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, tak akan sesat. Tidak akan sesat. Sebab dia telah pun pegang manualnya. Dah ada dah cara penggunaannya. Beli barang dah ada dah cara nak gunanya. Kalau beli barang dah tak reti, tak tengok manualnya, rosak lah barang tu. Jadi Allah dah bagi Quran, dah bagi sunnah, tapi tak mau guna, rosak lah. Siapa yang lagi kita lah barang tu, rosak. Jadi bila beli mesin basuh, kalau tak guna, baca manual dulu. Kan baca manual dulu. Ini punatnya untuk apa? Ini punatnya nak keluar air, hak ni nak bagi masuk air, kan? Hak ni pula nak gitu, hak ni pula nak gini. Baca supaya kita tak tersesat, supaya kita pandai menggunakannya. Beli handphone baru, macam-macam lah handphone dia punya aplikasi ni tu. Jadi kalau tak pandai guna, maka tengoklah dia punya manual. Jadi Allah telah pun memberikan kitab Allah, dan Allah hantar pula tukang bagi tolong menyampaikan kitab Allah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, dan kami telah turunkan kepada engkau az-zikra, Al-Quran, litubayyana linnas, nak bagi jelas kat manusia, manuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dari Nabi tu kata apa? Litubayyana linnas, bagi penjelasan kepada manusia apa yang telah diturunkan untuk mereka, Quran lah. La'alla, mudah-mudahan yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir. Itu tugas Nabi. Jadi tugas Nabi tolong jelaskan Quran. Yatlu alaihim ayatihi. Walaqad ba'asna walaqad manna Allahu 'alal mu'minin. Allah telah anugerahkan kepada orang mukmin idz ba'atsa fihim rasulan. Bila Allah utuskan manusia sebagai rasul dari kalangan mereka sendiri. Kalau Arab,
buta huruf lagi. Jadi bila diutuskan kat kaum sendiri, tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan diajarkan Quran dan hikmah. Apa dia hikmah? Al-Quran wal hikmah, satu benda yang berbeza. Al-hikmah satu benda berbeza dengan Quran. Kalau benda yang sama, tak ada faedah. Apa yang Allah nak bagi tahu? Maka para ulama menyatakan al-hikmah ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, aku telah diberikan kepadaku kitab dan bersama dengannya sama, mislah, sama macam tu, iaitu sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah. Jadi dua ni benda penting. Kata Nabi SAW, bagi penjelasan kepada umat, esok bila aku mati esok, siapa yang dah hidup lagi akan nampak perpecahan yang banyak. Umat Muhammad 73 pecahnya, 73. Yahudi dan Kristian masing-masing 72, 71, 72. Umat Muhammad 73 berpecah. Kata Nabi, kulluhum finnar, semua dalam neraka, illa wahidah, melainkan satu. Sahabat bertanya, satu tu siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Jadi Nabi beri penjelasan. Dan kamu akan tengok persiapan banyak. Fa'alaikum bisunnati. Bila dah Nabi bagi tahu akan berpecah, Nabi bagi tahu suatu pengharapan. Apa perlu kita buat? Alaikum bisunnati, peganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin al-mahdiyyin, iaitu penggantiku yang diberikan petunjuk min ba'di, setelah daripada aku. Tamassaku biha, pegangnya dengan betul-betul. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Gigit betul-betul, gigit sunnah Nabi dan sunnah khulafa'. Lepas Nabi bagi suatu rajak pengharapan, Nabi bagi ancaman. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jaga-jaga kamu dengan benda baru yang akan muncul dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin, setiap benda baru tu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, setiap benda baru itu sesat. Bid'ah sesat, dan setiap kesesatan dalam neraka. Tugas Nabi basyiran wa nadhira. Tugas Nabi dua. Basyiran, beri khabar gembira. Yang kedua, beri ancaman. Beri khabar gembira, beri khabar buruk. Nadhiran, satu peringatan. Maka Nabi tak saja bawa Allah cinta kamu semua, jangan bimbang, Allah cinta kamu semua. Nabi sayang umat dia. Nabi sayang umat. Nabi nak mati pun umati. Jadi jangan bimbang lah, Nabi sayang kat kita. Banyak lebih selawat Nabi sayang kat kita. Habislah pustok takat itulah hidup dia, Nabi sayang kat kita, Nabi sayang kat kita, Nabi sayang. Betul buat bid'ah. Nabi sayang kat kita, Nabi sayang kat kita, Nabi sayang kat kita, buat syirik. Nabi sayang, jangan bimbang semua kubur. Sebab tak lengkap. Dia tak faham tugas Nabi itu apa dia. Dia hanya nampak, dia tackle bahagian basyiran, khabar gembira. Tu dia tackle. Jadi manusia pun yang mana bermaksiat kepada Allah dan Rasul pun tak takut, jangan bimbang lah, Nabi sayang kita masuk syurga ni, jangan bimbang. Maka kita tak bagi tahu satu bab lagi, bab ancaman. Kalau kau buat ni Nabi sayang, kalau kau buat ni Nabi benci. Kalau kau buat ni Allah sayang, kalau kau buat ni Allah benci. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kat bapak ni, kalau kamu cinta Allah, fattabi'uni, ikut aku. Yuhibbukumullah, Allah cinta kat kamu, Allah ampunkan dosa kamu. Tapi kalau kita kata cinta Allah, tak ikut Nabi, Allah cinta ke tak? Allah murka.
Allah tak suka. Wa may yushaqiqir rasula, siapa yang bercanggah dengan Rasul. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah sampai kepada mereka petunjuk. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla, siapa yang bercanggah dengan Rasul setelah sampai kepadanya keterangan, kami bagi apa yang dia mau itu. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami bawa dia ke jahannam, tempat seburuk-buruk kembali. Ancaman ikut Allah, cinta Rasul, cinta Allah, ikut Nabi. Bercanggah dengan Nabi, jahannam tempatnya. Basyiran wa nadhira. Kita kata, ya, Nabi sayang kita, Nabi cinta umat dia, Nabi sangat rindu nak bertemu dengan umat dia. Betul, Nabi rindu. Nabi rindu nak jumpa dengan ikhwan, saudara-saudaranya. Ditanya, ditanya, adakah kami, para sahabat tanya, adakah kami ini bukan saudara-saudaramu, wahai Rasul? Dah, engkau semua ialah sahabatku. Adapun saudaraku yang aku rindu ini, orang yang tak pernah berjumpa denganku tapi beriman denganku. Nabi rindu nak jumpa umat. Betul, Nabi rindu. Sampai hari akhirat esok dipanggil ke telaga haud Nabi. Dipanggil, halum, 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 mari, mari, mari. Meh, telaga Nabi, haud Nabi ni. Nabi tunggu kita kat situ nak bagi syafaat ni. Tapi dikatakan kepada Nabi, puak-puak ni, man ba'dalu ba'dak, hak ini puak-puak ni hang tak tahu apa yang berlaku lepas kewafatan kau. Mereka mengubah agamamu, mereka tak mengikut lagi sunnahmu. Apa kata Nabi? Fasuhkan, fasuhkan, pergi, pergi, aku tak mau tengok muka kau, pergi. Kata orang muda ni, bla bla, pergi, aku tak mau tengok. Fasuhkan, fasuhkan. Tak dapatlah minum daripada air telaga Nabi. Itu Nabi, itu Islam. Quran, sunnah, itu Islam. Anti hadis. Tak nak ambil bahagian sunnah ni. Konon-kononnya hanya berpegang kepada Quran. Murtad dia, kafir. Sebab dari satu sudut dia kata anti hadis, sebenarnya dia anti Quran. Dia anti hadis dan dia kata ikut Quran, sebenarnya dia anti Quran. Itu je. Pokok anti hadis, anti Quran. Sebab apa anti Quran? Sebab tak mau ikut Quran kata. Tak mau ikut ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Tak mau ikut. Mana nak campak ayat Quran tu? Hang kata mau ikut Quran saja. Okey, sunnah Nabi yang tak nak ikut dah. Mari kita buka ayat Quran. Mari tengok. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Taat Allah, taat Rasul. May yuti'ir Rasul, siapa taat Rasul faqad ata Allah. Siapa taat Rasul maka dia taat kepada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap ikut nafsu, tapi Nabi bercakap itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi kamu bawa ambil, apa yang Nabi kamu larang jangan buat. Nak cakap mana ayat itu? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Nak jelaskan kepada manusia. Nak cakap mana ayat tu? Anti Quran. Anti Quran. Sebab tu murtad. Sebab tu hukum ni kafir. Sebab dia tak mau ikut Quran, tak mau ikut sunnah, dia tak mau ikut Quran pun. Jadi apalah yang tinggal lagi dari Islam dia itu? Nak pegang kepada Quran saja, nak semayang macam mana? Nak rukuk macam mana? Nak sujud macam mana? Quran kata rukuk, Quran kata sujud, nak sujud macam mana? Kalau dah tak ditunjukkan dan tak dicontohkan oleh Nabi, adakah Allah Ta'ala ni tak tahu Nabi akan wafat? Adakah Allah Ta'ala tak tahu Nabi akan wafat sehingga Allah Ta'ala tulis dalam Quran ikut Nabi lagi? Kalaulah kita kata sunnah tak ikut dah lepas Nabi wafat, Allah tak tahu ke Nabi akan wafat? So kenapa Allah tulis dalam Quran apa yang dibawa oleh Nabi kau ambil, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan? Ini mentahmah ataupun mengkritik Quran. Maksudnya ni pokok anti Quran. Quraniyun lah konon-kononnya. Quraniyun. Orang berpegang berquran tetapi
tak beriman langsung. Nak bayar zakat macam mana? Zakat tu apa? Nak bayar macam mana? Berapa had minima dia? Kalau dah tak ada had minima dia, aku boleh beritahu lah. Had tu jadi monopoli orang kaya. Semua ni rakyat-rakyat kena bayar zakat tinggi, aku tentukan. Sebab dah tak ikut sunnah. Kemudian lagi nak puasa macam mana, nak pergi haji macam mana, nak pergi umrah macam mana, nak mati macam mana. Dah mati nak buat apa kalau dah mati tu? Orang tulis dalam Facebook, saya tertarik, seronok pula point dia tu. Point dia, kalau orang anti hadis ni mati, nak tanam macam mana? Nak tanam macam mana? Oh, Quraniun, ikut Quran kan? Tengok Quran cerita Nabi Adam punya anak. Dua orang anak Nabi Adam tak, yang membunuh salah seorangnya dah mati. Dah tak tahu nak buat apa. Allah Ta'ala bagi burung 2 ekor, bergaduh-gaduh burung tu, burung seekor mati, seekor ni kambui burung tu. Kuik kambui. Jadi pokok jadi kambui terus ni, kuik kambui. Tak payah nak mandi ke, nak kapan ke, nak solat, tak payah. Nak kambui pun macam mana? Tolak lah. Tendang. Buk masuk dalam tu. Tanam. Habis cerita. So nak buang macam mana? Bahkan tak ditanam dalam kubur Islam pun, nak buat apa? Nak bakar. Elok boleh juga bakar. Ataupun campak tempat tinggi, bubuh mana-mana. Sebab tak ikut hadis. Tapi kita nak uruskan mayat dia macam mana? Maka ikutlah agama apa yang kau suka, ikutlah. Nak ikut agama Buddha ke, nak ikut agama Kristian ke, nak ikut cara pemakaman agama Hindu ke, ikutlah. Dah tak nak ikut Quran dan Sunnah. Inilah di agama kita, Quran, Sunnah Nabi SAW. Dan kita tak akan sesat selagi mana kita berpegang kepadanya dan teguh Quran, Sunnah. Dan kita dah sebut bahawasanya Allah kata apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan zikra Quran dan kamilah berjanji akan memeliharanya. Maka Quran Allah pelihara. Tidak berlaku kepada Taurat, tidak berlaku kepada Injil, tidak berlaku kepada Zabur. Allah turun, itu kalam Allah juga. Tapi Allah tak sebut Allah menjaganya. Maka padri-padri dia boleh saja tukuk tambah, pergi padam hak mana dia suka, hak mana dia tak suka, pergi tambah hak mana yang dia suka, boleh buang mana dia tak suka. Maka bila dia tokok tambah daripada kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, kemudian dia kata hadza min indillah, ini kitab Allah. Sedangkan kau dah tokok tambah, kau dah pergi buang mana yang kau tak suka, kau dah pergi tokok apa yang kau suka, kau nak kata ini kitab Allah. Banyak cantik kau. Jadi Quran Allah Ta'ala pelihara. Bagaimana Allah Ta'ala pelihara Quran? Adanya ulama-ulama dan orang-orang Islam yang hafaz, yang hafaz Quran. Tidak ada suatu word, satu kalimat dalam Al-Quran yang ditambah, direka, melainkan ada orang Islam akan tahu ini bohong. Tak ada satu word, satu perkataan yang muncul dalam mana-mana surah, melainkan ulama Islam tahu ini rekaan. Ini tidak ada dalam Quran. Apatah lagi orang yang mereka satu ayat, apatah lagi orang yang mereka satu surah. Semua akan pasti didetect oleh ulama-ulama kita. Maka apabila Allah Ta'ala memelihara Al-Quran, automatik juga Allah Ta'ala pelihara sunnah Nabi. Automatik. Kerana sunnah Nabi menafsirkan Quran, kerana sunnah Nabi menjelaskan Quran, maka automatik Allah memelihara hadis Nabi. Automatik. Maka dengan apa? Dengan apa Allah Ta'ala memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa ta'wil al-jahili wa intihal al-mubtilin. Maka yahmilu hadzal ilm, ilmu ini akan dibawa dari generasi ke generasi oleh orang-orang yang adil, oleh ulama-ulama yang adil, oleh perawi-perawi yang adil, perawi yang meriwayatkan hadis secara adil. Apa kerjanya? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan penyelewengan orang yang melampau, wantihalil mubtilin, melawan kepada pokok ahlul batil, dan wa ta'wilal jahilin, dan menafikan ataupun melawan kepada penafsiran orang-orang jahil.
Okey, ni para ulama hadis. Para ulama hadis. Maka kerjanya menjaga Islam dari sudut tadi, 3 benda. Penyelewengan dari orang yang nak menyelewengkan Islam. Penafsiran orang jahil kepada Islam. Banyak zaman sekarang, banyak tambah akhir zaman. Orang jahil menafsirkan Islam. Orang jahil menyatakan ini Islam, itu bukan Islam sebenarnya. Maka dia mencemar imej Islam. Ini bukan Islam, tapi dia kata Islam. Kemudian tadi ahlul batin, takwil al-jahilin, dan orang yang mengubah, tahrif. Al-ghali, orang yang melampau. Ya, orang melampau. Tak akan hancur agama ni melainkan adanya orang yang melampau dalam agama. Bila dia melampau dalam agama, rosak agama, hancur. Jadi itu cara ulama, cara Allah memelihara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis-hadis Nabi terpelihara. Di antara yang sahihnya, yang dhaifnya, yang maudu'nya. Yang sahih boleh pakai, yang dhaif, yang lemah, yang palsu. Maka ulama menapis. Ini riwayat ini dhaif, tak boleh pakai. Riwayat ini palsu, direka-reka, tak boleh pakai. Riwayat ini ada agak-agak ada kelemahan sikit, tak boleh pakai. Riwayat ini sahih, boleh pakai. Riwayat ini hasan, boleh pakai. Jadi ulama telah pun membahagikan dua dah. Jadi yang mana ada usaha untuk menghancurkan Islam dengan buat hadis-hadis palsu, ulama-ulama kita telah pun mencegahnya. Seperti puak-puak yang berkepentingan, orang yang taksub kepada mazhab buat hadis. Orang taksub mazhab Hanafi buat hadis ngutuk mazhab Syafi'i. Orang taksub mazhab Syafi'i buat hadis ngutuk mazhab Abu Hanifah. Orang yang nak jadi turun buat hadis palsu tentang turun hebat. Orang nak nak menghancurkan Islam, dia kata dia buat hadis tentang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan dirinya daripada peluh kuda. Allah Ta'ala cipta kuda, kuda tu berlari berpeluh. Allah Ta'ala ciptakan badan dia daripada peluh kuda tu. Gila apa? Jadi semua tu ulama kita tahu dah. Hak ni hadis bohong, hak ni hadis bohong, hak ni hadis bohong. Dan tambah pula lagi apabila kumpulan-kumpulan yang sesat dalam Islam ni ada kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi mereka buat hadis palsu, dan semua itu ulama kita jaga. Hak itulah kita sebut bahawasanya Allah Ta'ala telah memelihara agama ini. Maka Allah Ta'ala telah pelihara Quran, dan Allah Ta'ala telah pelihara hadis Nabi SAW. Berikutnya, setakat ni okey ke? Kepening kepala ni. Berikutnya, penegak sunnah akan sentiasa terus wujud dan jelas pada setiap zaman dan generasi. Penegak sunnah akan sentiasa wujud sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah. Tidak akan hilang dari umatku satu golongan yang sentiasa menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tiada menjejaskan orang-orang yang menghina mereka sehingga datang perintah Allah, iaitu sehingga datangnya hari kiamat. Jadi akan ada sentiasa ta'ifatun mansurah, kumpulan yang ditolong, firqatun najiyah, kumpulan yang selamat, akan sentiasa ada sampai hari kiamat. Ini janji Nabi SAW dan janji Allah sendiri. Maka setiap zaman dan hadis kita sebut tadi tu, yahmilu hadzal ilm, ilmu ni akan dibawa dari generasi, setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Ini ulama-ulama yang menegakkan kebenaran. Jadi setiap zaman ada ulama-ulama dia. Setiap zaman ada ulama-ulama dia. Dan ulama ni tugasnya yang tadi tu, memelihara agama dan menegakkan kebenaran dan menafikan kebatilan. Maka jangan bimbang. Jangan bimbang, agama ni akan sentiasa dibawa oleh orang-orang yang adil. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mempertahankan agama Allah Ta'ala, yang mempertahankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, demi untuk menjayakan ubudiyah, amanah, kekhalifahan, risalah, maka adalah penting ditekankan perintah Allah kepada berjamaah dan larangannya terhadap perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, itu agama Islam, tauhid, dan janganlah kamu berpecah belah. Berikutnya, jangan berpecah belah. Islam al-jamaah. Islam itu jamaah.
Dan sistem gabungan bersepadu ubudiyah. Ubudiyah tu perhambaan ya. Amanah, khalifah, risalah, sunnah, jamaah adalah tersusun dalam bentuk manhaj yang kukuh dan rapi dengan apa yang terkenal di zaman kita ini sebagai manhaj ahli sunnati wal jamaah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah. Hak tu pentingnya. Jadi bermula manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan dia dekat bumi. Allah Ta'ala bagi dia Quran dan sunnah. Allah Ta'ala utuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang sebelumnya. Kemudian berjemaah dan dia membentuk nama ahli sunnah wal jamaah tadi tu. Itu dia ahli sunnah wal jamaah. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pada setiap perkara atau urusan telah kami jadikan di antara kamu suatu syariat dan manhaj, metodologi. Maka Islam itu akidahnya, syariatnya, akhlaknya dengan manhaj. Akidah, syariat, akhlak dan manhaj. Akidahnya bermanhaj ahli sunnah, syariatnya bermanhaj ahli sunnah, akhlaknya bermanhaj dengan ahli sunnah wal jamaah. Setakat ni okey ya? Berikutnya tajuk 2. Boleh ya? Hak ni definisi pula. Apa ke mana-mana mendatang. Pengertian dari sudut bahasa, syarak, fiqh dan usuluddin. Sebab as-sunnah, al-jamaah, ahli hadis, manhaj, as-salaf. Hak ni lah yang kita akan dengar dalam pengajian akidah. Tak ada lain lah. Jadi kita akan dengar perkataan sunnah, kita akan dengar al-jamaah, ahli hadis, manhaj tu sendiri, as-salaf, al-khalaf dan sebagainya. Jadi pertama as-sunnah. As-sunnah dari sudut bahasa jalan ataupun laluan. Jalan ataupun laluan. Sunnah. Sama ada jalan itu baik ataupun jalan itu buruk. Itu sunnah. Dari sudut bahasa jalan. Dari segi syarak ialah ahli al-hadis. Dari segi syarak ialah al-hadis, dia kata, iaitu perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat kemanusiaan peribadi atau cara hidup sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sunnah tu macam hadis. Hadis tu apa? Hadis tu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, akhlak Nabi dan rupa tubuh Nabi, dan juga dia kita panggil secara umum sirah Nabi. Hak itulah hadis Nabi. Jadi hadis Nabi kan cakap pasal Nabi cakap, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Ada hadis Nabi cerita tentang akhlak Nabi, dan hadis-hadis Nabi yang mencerita tentang badan Nabi macam mana, rambut Nabi macam mana, janggut Nabi macam mana, kaki dia macam mana. Itu semua hadis lah tu. Hadis. Semua yang disandarkan kepada Nabi namanya hadis ataupun sunnah. Berikutnya dari segi fiqh, sunat ialah perkara sunat. Hak tu dari sudut fiqhnya. Sunnah tu maksudnya sunat. Kemudian dari segi akidah ataupun usuluddin, cara perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari sudut ilmu, amalan, peribadi, tindakan dan akhlak. Kemudian lawan kepada perkataan sunnah ialah bid'ah. Lawan kepada perkataan sunnah ialah bid'ah. Jadi bid'ah ni benda yang tak boleh lari, kena sebut. Ada orang allergic dengan bid'ah. Tahu apa yang allergic pun tak tahu. Bid'ah. Apa nak allergicnya? Tak allergic kan? Sunnah lawan bid'ah. Sunnah lawan bid'ah. Jadi itu dari sudut atas, bahkan dari sudut akidah pun gitu. Maksud bila kita kata ahli bid'ah tu, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, itu ahli bid'ah tu. Sebab apa dia ahli bid'ah? Sebab dia menyelisih Nabi. Itu bid'ah. Bid'ah ni menyelisih Nabi, menyelisih sunnah. Itulah bid'ah. Jadi nak takut apa kata bid'ah? Tak takut langsung tak? Sunnah. Ada orang kata biar lembut sikit. Hak ni bukan sunnah. Sama je. Bukan sunnah. Bid'ah dia tu. Cuma ada orang allergic, dia tak sebut kata bid'ah. Tapi dia term agama.
Kalau Nabi tak sebut, kita pun tak teringin nak sebut. Oleh kerana Nabi sebut, kita ni yang menyampaikan agama Nabi ni kena sebut lah. Dan kita sebut dah tadi, Nabi bagi kabar gembira dan Nabi bagi peringatan. Nabi kabar gembira ni bawa sunnah lah. Dan kabar yang nak bagi takut ni bid'ah lah. Jadi bid'ah suatu benda yang biasa dari sudut istilah agamanya. Bila ada orang allergic, tu jadi masalah. Maka sila lihat manhaj akidah tu, nanti kita akan masuk lah. Manhaj akidah kita lagi tebal lah. Berikutnya, iaitu sunnah. Faham ke sunnah apa dia? Faham makna sunnah? Jadi kalau orang kata sunnah apa ni, kira sunnah tu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, akhlak Nabi. Itulah sunnah. Berikutnya al-jamaah. Al-jamaah ialah himpunan, lawannya perpecahan. Jamaah perhimpunan, maksudnya group, lawannya perpecahan. Ada pun segala penamaan al-jamaah dari sudut usuluddin diisyaratkan dua ciri utama. Satu, jemaah yang mesti berhimpun atas pimpinan yang menurut hukum syarak. Yang kedua, mesti dari golongan penegak ikutan as-sunnah dan menjauhi bid'ah tanpa mengira bilangan jemaah tersebut adalah kecil atau membesar. Jemaah ni lawan perpecahan. Jemaah berhimpun atas pimpinan menurut hukum syarak dan juga mesti dari golongan penegak sunnah. Kalau dia ahli bid'ah, tak nama jemaah dia. Sebab itu orang yang bawa kebenaran, walaupun dia seorang, dia itu jamaah. Kalau dia seorang bawa kebenaran, ahli bid'ah punya penuh, dia seorang dia bawa sunnah, dialah jamaah. Hak yang bid'ah tu bukan jemaah, hak itu perpecahan. Jadi itu jamaah. Hadis yang kita baca tadi, semua dalam neraka melainkan satu, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabat aku berada di atasnya. Dalam hadis lain Nabi kata al-jamaah. Siapa dia yang satu tu? Al-jamaah. Maka jamaah yang Nabi sebut secara spesifik ni siapa? Siapa yang Nabi sebut secara spesifik jemaah tu? Iaitu jemaah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Jemaah para sahabat semuanya. Itu jemaah, dan itulah pimpinan-pimpinan kita. Al-jamaah, para sahabat, ma ana alaihi wa ashabi. Hak tu kata Ibn Mas'ud, atas jamaah, kalau kau seorang pun bawa kebenaran, kau jamaah. Sebab itu para sahabat bawa kebenaran. Para sahabat udul, para sahabat semua adil. Para sahabat tak buat bid'ah. Para sahabat tidak bawa sesuatu yang bercanggah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bihudahu muqtadi, dan dengan petunjuk mereka kita ikut mereka. Itu al-jamaah. Berikutnya, ahlul hadis. Ilmu hadis dari sudut riwayat adalah ilmu yang merangkumi perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu hadis. Ilmu hadis dari sudut dirayah ataupun terkenal dengan nama ilmu mustalahul hadis ialah ilmu berkenaan peraturan untuk mengetahui hal keadaan sanad, rangkaian perawi dan matan isi kandungan hadis. Itu hadis lah. Itu hadis. Maka ahli hadis ialah mereka yang berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut riwayat, iaitu rangkaian perawi, dan dirayah, iaitu maksud dan makna hadis, dengan bersungguhan berusaha mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta meriwayatkannya dan mengikuti akannya dari segi ilmu dan amalan. Mereka berpegang teguh kepada as-sunnah dan menjauhi lawannya, iaitu bid'ah. Itu ahlul hadis. Ahlul hadis, ulama hadis, orang yang mengkaji hadis, orang yang mengikut hadis, maka mereka ialah ahlul hadis. Lawan, mereka berpegang teguh kepada sunnah dan mereka sangat allergic dengan bid'ah. Mereka sangat allergic dengan bid'ah. Itu ahlul hadis. Ada pun orang yang tidak ahlul hadis, bid'ah pun masalahnya.
Dia bid'ah dia buat, suka-suka dia. Ahlul hadis ni Nabi tak buat dah, ni Nabi tak buat, ni Nabi tak buat. Allergic sangat dia. Sensitif. Ni Nabi tak buat, ni Nabi tak buat. Itu ahlul hadis. Berikutnya, oleh itu ahlul hadis adalah sebaik manusia dalam mengetahui hak. Oleh itu ahlul hadis orang yang terbaik dalam mengetahui kebenaran, dalam beriktikad kepada kebenaran, dan dalam berpegang teguh mengikuti sunnah wal jamaah. Itu ahlul hadis, sangat berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia, kata Abdullah ibn al-Mubarak, hak ni firqatun najiyah semua ni, kumpulan yang selamat, kumpulan ditolong ni, kalaulah mereka bukan ahlul hadis, aku tak tahu siapa lagi mereka. Kalau mereka bukan ahlul hadis, aku tak tahu siapa lagi yang layak untuk bubuh kat situ. Maka ahlul hadis, orang yang berpegang kepada hadis, nakkan kebenaran. Semua yang bercanggah dengan sunnah Rasul, mereka tak mau. Ini ahlul al-hadis. As-salaf, yang kedua terakhir. As-salaf, dari segi bahasa Arab, kalimat salaf bermaksud telah lepas. Maksudnya yang dah lepas itu namanya salaf. Dari sudut istilah usuluddin, maksudnya ialah para imam, pemimpin, ulama dari 3 kurun pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hadis Nabi, khairun nasi qarni, manusia terbaik kurunku, itu para sahabat. Summal ladzina yalunahum tabi'in, summal ladzina yalunahum tabi'ut tabi'in. Inilah dia salaf dari sudut etimologinya, definisi secara mustalahnya. Adapun dari sudut bahasa tadi, yang lepas semua salaf. Tok-tok kita semua salaf sebab dia lepas dulu. Adapun kita khalaf, kemudian belakang. Tapi dari sudut term, dari sudut istilah, bila sebut salaf merujuk kepada sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti manhaj itu dengan baik. Ayat Quran, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang telah mendahului kita awal-awal masuk Islam di kalangan muhajirin dan ansar, sahabat Nabi. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikut mereka bi ihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Itu salaf. Maka orang yang datang setelah 3 kurun ni, dia dinamakan khalaf, tapi manhajnya, metodologinya boleh jadi metodologi salaf, sebab mengikut salaf, ikut sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in dengan baik. Jadi dia walaupun khalaf, tapi dari sudut pengikutan agamanya salaf, iaitu orang terdahulu dari kalangan para sahabat. Oleh itu, siapa yang berpegang dengan akidah, fiqh dan dasar imam-imam ini, maka mereka adalah tergolong dari golongan ini walaupun kejauhan tempat atau masa. Jadi yang datang kemudian, walaupun jarak masa zaman kita dah jauh dah dengan zaman sahabat, dah jauh dengan zaman tabi'in, semua anak sahabat, tapi kita mengikut cara mereka beragama. Jadi kita boleh jadi salaf. Dan yang terakhir ialah manhaj. Manhaj boleh diterjemahkan secara majmuknya sebagai skema, kata dia, skema atau dasar atau program. Manhaj ialah metodologi, cara. Itu manhaj. Manhaj dibentuk dengan menyenaraikan kaedah-kaedah atau dasar atau kriteria. Itu manhaj. Dasar atau kriteria penting dalam tajuk atau bidang yang di dalam perhatian untuk memberi garis panduan dasar yang lengkap terhadap tajuk. Dan peranan utama manhaj adalah memaparkan prinsip utama sesuatu pegangan, pemahaman atau perancangan, di samping menjadi pembimbing dan panduan kepada ahli atau peserta golongan tersebut. Itu manhaj. Jadi bila dikata manhaj ahli sunnah wal jamaah, apa dia dasar? Dan apakah dia ciri-ciri yang boleh kita namakan dia ahli sunnah? Itulah dia metodologi. Metod. Jadi metod pemahaman kepada agama.
Jadi kalaulah Syiah, jadi metod agamanya apa dia? Gini. Apakah prinsip ahli sunnah terhadap Quran? Apakah cara kita dalam prinsip kita berhadapan dengan hadis Nabi? Bagaimana pula prinsip kita berhadapan dengan para sahabat Nabi? Metod dia ada caranya. Pemahaman, dasar, prinsip ataupun kepercayaan. Jadi kalau ahli sunnahnya, maka prinsip kita Quran, sunnah Nabi yang sahih dengan kefahaman salaful ummah, dengan kefahaman sahabat Nabi ataupun generasi salaf. Itu prinsip ahli sunnah. Kalau prinsip ahli bid'ah, Syiah, maka prinsipnya konon-kononnya ikut Quran dan hadisnya hanya daripada imam dia saja. Cara penerimaan hadis hanya dari imam 12 saja. Kerana sahabat lain semua kafir belaka. Itu prinsip dia. Itu manhaj dia. Khawarij, apa manhaj dia? Dia berhadapan dengan orang buat dosa besar. Orang buat dosa besar, kafir. Itu dia punya dasar dia, prinsip dia. Ahli sunnah, orang buat dosa bagaimana? Orang buat dosa, ahli sunnah dia tetap Islam. Adapun bila dia mati, dia berdosa, maksiat. Adapun bila dia mati, urusan kepada Allah. Jika Allah nak azab, Allah boleh azab. Jika Allah nak ampun, Allah boleh ampun. Jika Allah nak azab, dia tak kekal dalam neraka. Itu prinsip kita, ahli sunnah. Adapun prinsip Khawarij lain, prinsip Murji'ah lain. Prinsip ahli sunnah, iman dan amal bukan suatu benda yang berpisah, mesti sekali. Di samping Murji'ah, iman dan amal berbeza. Walaupun luaran teruk tapi dalaman elok. Okey. Itu prinsip dia. Itulah dia manhaj, metodologi. Maka bila kita kata manhaj ahli sunnati wal jamaah, bagaimana cara kita faham agama kita berdasarkan manhaj kita tu, ahli sunnah wal jamaah tadi tu. Itulah dia metodologi cara pemahaman agama yang mesti kita ketahui, wajib. Sebab masalah kita zaman sekarang kata ahli sunnah, tapi kita tak tahu apa prinsip ahli sunnah. Itu je. Kita kata kita ahli sunnah, tapi kita tak tahu dasar kita apa dia. Kita tak tahu prinsip kita apa dia. Kita tak tahu cara beragama kita macam mana, kita tak tahu. Maka cara agama, bila tak tahu cara beragama, cacar merba jadinya. Jadi liberal. Sebab dia tak tahu cara agama dia. Maka semua agama sama. Semua agama menyeru kebaikan. Jadi engkau Islam ke, engkau tak Islam ke, sama saja. Nampak? Agama ni dia tak faham. Dia tak faham prinsip agama dia. Maka otak dia pun campur lah. Jadi agama Bahai. Tu agama Bahai. Campur semua. Islam campur, Kristian campur, Yahudi campur, Hindu campur, Buddha campur. Jadi agama tu di mix. Bila mix, keluar satu agama baru. Habislah. Kita tak katalah dia itu ahli sunnah. Bahkan kita tak kata dia Islam. Sebab tak nampak. Dia ni orang Melayu ke apa ni? Pergi US, balik jadi macam US punya orang. Dia orang Melayu, tapi bila balik dah tak Melayu dah. Nampak dah, ini anak siapa, anak imam dulu ni. Tapi dengan rambut pangnya, dengan dua anting-antingnya, dengan tindik sana, tindik sini, tindik sini. Ini bukan orang Melayu ni. Kan orang kata ini entah orang Melayu ni. Sebab dah tak ada manhaj orang Melayu, tak ada dah. Metod cara dia sebagai orang Melayu dah tak ada dah. Itulah dia. Kalau Islam pun tak ada metod, hancur. Wallahualam. Ada apa soalan? Saya ada soalan tak? Yang dari brothers? Soalan? Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini saya nak tanya pasal manhaj. Pasal manhaj. Okey, yang kita tahu manhaj Islam khilafah, betul? Khilafah. Apa tu manhaj khilafah? Itulah saya nak terangkan sikit khilafah. Kalau kita tak guna khilafah tu, macam sekarang ni, apa hukum dia ni? Tak tahu macam mana jawab. Khilafah tu apa?
sistem khilafah tak. Maka hak ni sekarang lepas jatuhnya empire apa Turki Osmania, maka umat Islam dah tak ada khilafah dah. Maka adalah satu kumpulan cuba untuk menegakkan Islam balik melalui jalan khilafah. Ya, kalau kita tengok cara bagaimana asal Nabi lepas Nabi wafat, orang melantik Abu Bakar. Lepas bila Abu Bakar wafat, Abu Bakar tak lantik siapa-siapa pun. Naik semua orang lantik Umar. Bila Umar nak wafat, sebelum Umar meninggal, Umar suruh lantik daripada kalangan 6 orang. Tapi Umar tak bagi anak dia, dan Umar tak bagi apa yang ada hubungan darah dia, tak ada. Lepas dah Umar mati, kemudian Ali juga tidak ada apa-apa. Ali juga tak menamakan siapa pengganti dia. Naik Hasan sekejap saja bagi kepada Muawiyah. Lepas Muawiyah, bermula daripada Muawiyah, dia lantik anak dia Yazid. Maka bermula daripada itu jadi keturunan. Yang awal-awal tak ada kena mengena, bahkan tak dilantik daripada kalangan ahli keluarga, tapi Muawiyah melantik di kalangan ahli keluarga. Wallahu a'lam, kita tak tahu, kemungkinan pada waktu itu mungkin dia berfikir orang dah boleh menerima, ataupun kalau sekiranya dibiarkan tanpa terus dinamakan siapa penggantinya akan jadi cacah merba, maka dilantik kepada Yazid. Kemudian begitulah seterusnya, begitulah jadi keturunan Malik, jadi raja. Dan Nabi SAW menyatakan bahawanya sebelum berlakunya kiamat akan kembali balik khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah di atas manhaj Nabi. Khilafah atas manhaj Nabi. Bila? Akan kita tunggu. Tapi bila kita kata nak khilafah di atas manhaj Nabi, kalau umatnya ada tidak mau ikut sunnah Nabi, nak ada khilafah atas manhaj Nabi apa? Kalau orang yang memperjuangkan khilafah akidahnya pun tidak seperti akidah Nabi, atau tidak seperti akidah para sahabat dan akidah salaf, maka apa yang kita harapkan daripada khilafah yang ditunggu-tunggukan tu? Maka tugas kita sekarang bukan disibukkan dengan mencari siapa khilafah. Tugas kita sekarang, apa yang penting pada waktu sekarang ialah mengajarkan masyarakat kita balik kepada Quran dan Sunnah dengan kefahaman salafus salih, cara beragama, kembali balik kepada jalan yang betul. Jangan tanyalah bila kalau macam tu, bila ustaz kita nak menang, siapa seorang tanya bila nak menang? Islam tak tanya kita, Islam tak suruh kita menunggu ataupun mau bila menang. Islam tak tanya itu. Islam tanya berapa banyak dah yang kau buat tanggungjawab kau. Apa tanggungjawab kau kepada masyarakat? Apa yang tanggungjawab kau terhadap akidah masyarakat? Bagaimana nak membina khilafah ala minhajin nubuwah kalau masih lagi duk sibuk akidahnya akidah sembah kubur, duk akidahnya bertangkai lagi, duk akidahnya masih syirik dan penuh siam ayat khurafat. So nak atas khilafah ala minhajin nubuwah apa? Maka hak tu tak apalah, nantilah, tak payah fikir lagi. Maka sekarang tugas kita ialah menyampaikan agama kita ataupun memurnikan agama kita, mengembalikan balik agama atas minhajin nubuwah, atas manhaj Nabi. Maka khilafah ala minhajin nubuwah tidak akan tertegak kalau orang yang nak menegakkan itu ilmu akidah pun tak ada. Dari sekarang jadi problem. Semua nak main khilafah, akidah hancur. Khilafah, akidah dia pun dia tak tahu. Agama dia pun dia tak tahu. Sunnah Nabi pun dia tak tahu. Sunnah Nabi pun tak buat. Jadi apa yang disebut diperjuangkan khilafah? Siapa yang memperjuangkan sunnah Nabi automatik akan kembali khilafah nanti. Jangan bimbang. Siapa yang betul-betul membawa orang kembali kepada sunnah Nabi, maka itulah proses menuju kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Nabi dah beritahu dah, akan sentiasa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin, akan sentiasa ada umatku akan zahir atas kebenaran. Maka hak yang kebenaran itu apa dia? Al-Quran, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak seperti kumpulan yang sekarang ni jahil, kemudian buat program nak tegak khilafah sana, nak tegak khilafah sini.
Jadi ngaji akidah bagi betul dulu. Wallahualam. Siapa lagi ada soalan dari kalangan sister? Takkan dah informasi banyak sangat tak ada soalan langsung. Fahamlah ke dah? Mana kalau Ustaz tanya soalan, tak ada orang boleh jawab. Ada tak soalan? Sister tu? Ada? Siapa nanti? Soalan? Okey. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya Ustaz ada beritahu tentang bid'ah dan juga ada bukan tipu mengatakan bid'ah hasanah. Ustaz sebut jelaskan yang itu tentang bid'ah hasanah. Awal lagi tu perbahasan. Secara umumnya Nabi dah sebut tadi tak, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah sesat dan semua kesesatan dalam neraka. Tak ada bid'ah hasanah dari sudut istilah syarak. Tapi kalau dia nak bubuh bid'ah hasanah dari sudut kehidupan dunia, bubuhlah. Maksudnya tak ada kena dengan agama. Kamera bid'ah hasanah, okey. Jam yang ada sekarang bid'ah hasanah. Kereta bid'ah hasanah. Nak buat kereta berkepak ke, kereta tak ada kepak ke, nak buat kereta kebal 2 muncung ke, nak kereta kebal 360 darjah muncung ke. Hak tu lah bid'ah hasanah kita nak. Jadi bid'ah hasanah kita nak dalam urusan dunia. Buatlah satu senjata yang canggih yang daripada sini boleh tembak Israel, kan? Mereka lah fikirlah. Dia bab dunia tak nak fikir, tapi hang sibuk nak fikir macam mana ibadat. Aku rasa macam ibadat semua kau dah buat, nak ibadat baru. Ibadat dah dia fikir-fikir nak buat macam mana, tapi urusan dunia kau tak fikir nak buat macam mana. Jadi urusan dunia kena lebih fikir. Mak ni macam ni, cuba fikir mak ada dua ni ke, ada macam-macam lah, kan? Mak tidur boleh jadi pinggan. Hak tu kita nak bid'ah hasanah tu. Tapi bid'ah hasanah dalam agama tak ada. Bid'ah hasanah dalam agama tak ada. Hal itulah yang dipahami oleh imam-imam kita pun. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kecuali daripada bid'ah, ada soalan. Ada soalan selain daripada bid'ah. Betul. Ya, yang dekat sini ada satu restoran mamak. Nama dia Bidayah. Bidayah. So, kadang-kadang saya terfikir kalau Y dia terjatuh, restoran bid'ah. Oh, ada angle yang you boleh jadi bid'ah restoran. Siapa nak soalan tak? Ada. Jadi kalau tak ada, kita beristirahat setakat ini. Dan esok bagi siapa yang ada yang dia minat mengaji dan pasal besok kita ada khas dengan pasal dari pesan. So sesiapa muslim dan muslimah yang minat boleh datang. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Mm-hmm.